Orang sangat skeptikal sebab orang kata benda ni fresh ke sebab tak ada pernah lagi orang buat. Saya cuba untuk 2 minggu buat iklan dekat Facebook dan secara jujur sebagai tuan, sangat malu. Cuba kongsikan macam mana saya nak start daripada zero. Redah je lah. Kalau takut takkan buat. Kalau takkan buat macam ni nak tahu result. Kita kena into the product. Kita kena tahu produk ni macam mana. And then bila kita start jual, kita kena tak boleh rigid. Assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Protege XKRU yang dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau lebih dikenali sebagai KUSKOP bersama-sama dengan KRU Studio. Bersama dengan saya Anas Rizwan dan juga balong kita Datuk Norman Abdul Halim. Ya, Nas, ini bukan sembang biasa-biasa je. Betul. Ini ada intipati dia kita bawa. Betul. Memang untuk baik untuk usahawan-usahawan. Tak kira usahawan tu baru ataupun yang dah lama boleh refresh balik. Baik. Ini jadi sembang bilion-bilion. yes, bilion-bilion. Bilion-bilion. Dan juga dan kita semua bersiaran di semua platform media sosial yang popular. Jangan lupa ya, like dan share dan ajak kawan-kawan, keluarga, kawan-kawan dan juga saudara mara untuk tonton rancangan ini bersama. Betul. Mungkin boleh jadi ini first step untuk anda mulakan perniagaan anda. Mana tahu kan, bila anda tengok tonton daripada Sembang Protege ni, tiba-tiba nanti satu hari nanti anda juga menjadi setanding dengan syarikat-syarikat luar negara kan, dalam negara. Okey, baik Abalong, kita nak mulakan dengan fakta random kita hari ni. Yes, kita mula dengan Abalong dululah. Okeylah. Cakap pasal bilion-bilion Bilion-bilion. kita cakap sekarang ni orang tak main lah nak jadi millionaire, orang jadi billionaire, okey? Saya nak cakap pasal Elon Musk. Baik. Billionaire yang satu dunia kenal Wow. yang ada SpaceX dan Tesla dan sebagainya. Ini syarikat yang kudangan je pun memang berbilion-bilion ya. Tapi dia mulakan perniagaan dia dengan modal $200,000 ya. Dan daripada pendanaan dia pada mulanya sekitar 10% daripada pembiayaan tersebut, iaitu $20,000 adalah sumbangan daripada bapa dia. Wow. Ayah dia bagi. Kalau KRU dulu? Oh, KRU modal RM2,000. 2,000. Itu pinjam ayah juga ke tak? Tak, itu kami dapat modal, pusing ingat, kayaknya dapat deposit daripada syarikat rakaman EMI nak boleh berniaga. Itu panjang lagi, kita nak borak pasal tu panjang lagi. Tapi fakta random yang kedua, saya pun nak borak agak bilion-bilion. Saudi Aramco ialah pemegang IPO terbanyak dengan membawa nilai 25.6 bilion US dollar. Saya rasa US dollar. Itulah. Aramco syarikat apa? Saya rasa daripada Arab Saudi, syarikat petroleum lah. Oil and gas. Baik. Tapi bila cakap pasal duit ni, saya tengok Datuk Norman kita dah makin bersemangat. Kalau tak lemau je nak cakap, aduh boring. Tapi bila cerita bilion-bilion, tiba-tiba tegak je kan. Mestilah semangat. Ini sebab kita berniaga. Okey. Pasal saya bukan sangat nak fikir nak berapa untung tu. Saya rasa keuntungan tu kita kena kongsi. Baik. Tak kira lah kongsi dengan kita punya pelabur ke, kongsi dengan kaki tangan dan sebagainya. Betul. Tapi yang penting sebagai usahawan ni, kita nak build up value syarikat tu. Jadi macam mana jadi daripada jutaan, nilai jutaan ringgit jadi ratusan juta ringgit, dan juga bilion-bilion. Itu target kita. Bila sebut bilion-bilion ni, ada tajuk kita hari ni berkaitan dengan bilion-bilion juga? Ini topik kita hari ni memang sesuai pada orang nak berniaga, selalu cakap tak cukup modal lah, bila nak start lah, bila nak cukup duit. Itulah dia punya topik kita pada hari ni. Ingat tanya saya. Ingat tanya saya bila nak cukup duit. Saya tak pernah cukup. Bila nak cukup duit untuk berniaga. Untuk berniaga. Yes. Bagi tahu awal-awal. Kalau tak terkejut saya nak kena jawab. Ni soalan untuk saya ke ni kan? Tapi tetamu kali ini Balong, untuk bila nak cukup duit ni, saya kira satu benda, topik yang seronok untuk kita bincangkan, terutamanya orang kat luar pun nak tahu juga kalau nak buat bisnes ni bila nak cukup duit ni kan. Tetamu ni siapa Balong? Kalau kita nak tahu, kita tonton dulu dia punya showreel selepas ini.
bersama kita di Sembang Protege. Kita ada Muhammad Yusri Ahmad Jalaluddin, merupakan pengarah operasi di RY2 Air Conditioner Empire. Selamat datang Cik Yusri. Ya, selamat datang. Jadi lengkaplah kita dekat sini. Kita ada Yusri, kita ada Norman dan juga kita ada Edri kat sini. Ke tepi. Kekasih sudah kembali. Cik Yusri, selamat datang ke Sembang Protege. Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ada banyak benda nak tanya, terutama Banyak nak tanya. bila bercakap pasal duit ni. Kan? Jadi Itu soalan memang pertama banyak sangatlah pasal duit ni. Betul. Tapi sebelum kita cakap pasal duit, nak Yusri perkenalkan diri dulu. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusri bin Ahmad Jalaluddin, selaku Managing Director di RY2 Air Conditioner Empire yang bertempat di Kajang, Selangor. Baik. Boleh cerita sikit latar belakang Cik Yusri mungkin? Okey, latar belakang saya adalah bermula perniagaan di masa PKP. Baik. Di PKP Di PKP tu kita baru start perniagaan aircon ni. Okey. Sebelum tu saya sebagai tower crane operator. Wah, tower crane operator. Tower crane operator, dan masa PKP tu pula kita construction tutup. Okey. Dan saya pun ambil decide untuk berhenti sebagai operator dan saya terus tukar bidang untuk mulakan perniagaan aircon ni lah. Wah. Pada masa PKP tu. Okey. Kenapa sebagai seorang tower operator kan memilih untuk jadikan aircon sebagai satu perniagaan dari Sebenarnya saya tak pilih pun benda ni. Okey. Dia terjadi disebabkan masa PKP tu kita lockdown, Okey. semua duduk rumah. Kebetulan masa tu aircon dekat rumah saya sendiri problem. Jadi saya terpaksa ambil inisiatif untuk belajar sendiri repair. Tengok daripada YouTube macam mana dia orang buat apa semua. And then berhasil. Daripada situ saya berfikir mungkin saya boleh jadikan dia sebagai bisnes. Daripada saya start buat part time dan saya rasa benda tu boleh mendatangkan income kepada saya, dan saya decide untuk berhenti sebagai tower crane operator lah. Pada masa PKP tu juga. Orang masa PKP dibuang kerja. Betul. Saya bagi resign sebulan untuk berhenti. Itulah antara permulaan kami lah. Tapi saya nak kait balik topik kita ni pasal modal. Macam mana Yusri mulakan perniagaan? Ada modal nak mula-mula? Okey, kalau ikutkan modal, kita tak ada planning untuk start up bisnes nak ada modal RM50,000. Kita guna apa yang ada. Macam tangga kat rumah saya ada. Okey, saya gunakan tangga tu. Transport van tak ada, kita pakai apa kenderaan yang kita ada masa waktu tu. Dan barang kita dapatkan barang yang paling murah lah daripada DIY. Daripada segi tool-tool apa semua. Kita buat kerja-kerja servis saja untuk aircon. Betul. Masa tu tak boleh nak buat pemasangan sebab kita tak ada modal untuk beli tools. Kalau kita untuk tools untuk servis, kos dia agak murah lah. RM1,000 kita dah boleh dapat untuk barang-barang servis. Bila kita buat servis rumah ke rumah, untung dari situ baru kita akan beli tool-tool untuk buat aircon pemasangan lah. Baik, Yusri. Saya kira satu benda yang agak berani lah di waktu PKP, orang semua diberhentikan kerja. Cik Yusri ambil pendekatan untuk buang sendiri Buang diri kan. buang diri sendiri kan untuk buat satu empire sendiri. Bagaimana Cik Yusri menghadapi, khususnya daripada segi kewangan lah, Dan juga sokongan daripada keluarga. betul. Dah kahwin belum? Dah kahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Tahniah. Tapi isteri okey tak bila nak decide nak masuk berniaga? Permulaan dia amat struggle. Memang struggle. Kalau kata sebagai seorang operator tower crane, pendapatan gaji sebulan dalam 10 ke 9K sebulan. Tapi bila saya convert ke bisnes aircon ni untuk buat part time, masa tu job pun tak konsisten, boleh dapat dalam sebulan 2,000. So memang different lah dengan gaji yang sebelum ni. Saya pun sebenarnya bukan dalam bidang aircon. Saya belajar sebenarnya dalam bidang otomotif. Itu memang struggle. Dalam masa yang sama saya nak belajar bidang aircon dan saya nak menguruskan syarikat aircon. Berapa lama you belajar sampai you boleh buat perniagaan dan dapat raih pendapatan? Saya belajar sebulan ke 2 bulan dekat YouTube. You betul tengok. Lepas tu saya ada dengan saya punya partner. Partner saya berdua lah. So kita akan berjalan buat kerja 2 orang lah waktu tu. Baik, saya dengar dalam masa yang sama juga Encik Yusri melanjutkan pelajaran dalam bidang apa Encik Yusri? Okey, buat masa sekarang saya melanjutkan pelajaran dengan MARA, Bawah MARA, Institut Keusahawanan, Diploma Teknologi Usahawanan di track IKM Kuala Lumpur. Baik. Selama 3 tahun lah. Dia lebih mengajarkan tentang keusahawanan lah. Hebat. Baik. Nak timba ilmu ni, tak semestinya kita dah niaga pun tak boleh timba ilmu. Betul. Kan? Ini dah sebagai contoh yang baik bagaimana kita bukan saja menjalankan perniagaan kita, tapi untuk menambahkan lagi improve perniagaan kita terus tambah pengetahuan dengan menambah ilmu melalui program-program latihan. Betul. Memang tak cukup dengan ilmu sebab saya pun bab pelajaran ni saya ketinggalan dulu. Kalau kata nak suruh saya buka laptop nak buat email, saya tak pandai. Itu bukan bidang saya. Saya memang tak pandai. Saya sekadar sijil je dulu.
Tapi ilmu ada tapi duit tak ada pun problem. Betul. Itu paling betul. Kita nak borak lagi pasal duit selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Sembang Protege sebentar lagi. Kembali dalam Sembang Protege bersama saya, Anas Rizwan dan juga Abang Long. Kita dekat sini. Tadi ramai lah, waktu kita nak pergi ke commercial break ni, ramai orang marah saya. Kenapa? Orang kata, cepatlah, orang nak cerita pasal duit ni. Kan? Apa nak break-break lagi ni? Orang marah. Orang kata, sabar. Kita, okay. Jadi kita nak tanya Cik Yusri. Ini soalan dia. Mana nak dapat duit? Mana nak dapat duit Kalau bagi saya lah, sebenarnya kalau untuk kita mulakan bisnes, kita yang sepatutnya menyimpan lah benda tu, buat perancangan awal untuk dapatkan permulaan modal untuk kita mulakan perniagaan. Tapi kalau macam saya sendiri, saya guna apa yang ada lah. Kalau kata modal banyak tu, itu yang saya gunakan lah untuk startup permulaan. Saya tak jenis kumpul modal 50,000 ke 50,000 buat bisnes, tak. Saya gunakan dengan apa yang ada. Kalau sikit-sikit lah. So kita tengok dengan nilai sikit tu boleh tak saya generatekan lagi income untuk lebihkan dengan apa yang saya ada tu. Lepas tu baru kita sikit-sikit kita growkan lagi lah benda tu. Dia gaji berapa? Itulah. 10,000 tolak tepi sikit 5,000 dah lebih dah daripada bagi ROE yang mudah. Lebih lah. Tapi saya suka apa Yusri cakap tadi, yang bagus dari segi apa yang kita boleh ambil dari apa dia cakap. Kita guna apa yang kita ada dulu. Baik. Kan, maksudnya kalau kita tak ada modal 10,000, jangan buat 10,000. Kita start dengan modal 5,000. Kalau tak ada 5,000, start dengan 2,000. Jadi kita sentiasa nak menunggu nak dapat modal baru nak mula. Dan kita kena ada konsep, kena mula kecil-kecil dulu. Kan, kita bina asas kita dah kuat, dah sikit, kuat sikit, kita tambahlah modal lagi. Kan, bukannya kalau kita modal perniagaan, kalau satu tiba nak cari 1 juta, siapa nak bagi? Betul. Memang kan? susah. Siapa nak bagi? Dia kena prove dulu apa you boleh buat, dan baru orang akan percaya. Bila dapat percayaan daripada pelanggan, kepercayaan daripada apa nama bank ke, ataupun daripada agensi kerajaan yang menyediakan dana dan sebagainya, terus senang nak kita nak dapatkan modal. Baik. Tapi kalau malas pun susah juga kan Bang Long? Susah juga. Businessman kena rajin. Kena rajin lah. Syarat nombor satu, komitmen dia tu kan. Kena committed. Kena fokus. Nak pinjam daripada orang pun kerja kat tu. Satu kerja juga, nak pergi ketuk pintu, nak pinjam 500 boleh dah buat modal, itu pun satu kerja. Tapi kalau malas, duduk sajalah Balong Duduk sajalah. Okey, nak cari modal berniaga ni Balong. Macam mana Yusri dapat modal? Sebab saya tahu Yusri gunakan duit yang limited masa nak buatkan bisnes. Ya, betul. Kita akan modal yang permulaan tu, kita akan terus start bisnes. Dan daripada hasil income yang kita dapat tu, itulah kita kumpul. Lepas tu baru kita kembangkan sikit lah untuk kita growkan lagi kita punya syarikat. Dan masa permulaan tu pula, kalau setengah orang kadang-kadang dapat untung dah shopping sana sini. Bagi saya, keuntungan yang permulaan tu saya simpan. Kita lepas so masuk balik dan kita invest kepada company balik untuk growkan company tu lebih cepat lah. So kalau company kita orang pun baru berusia 3 tahun setakat ni lah daripada masa PKP. Dan Alhamdulillah lah sekarang telah menjai 11 orang staff dan ada 3 tim. Jadi modal pusingan sekarang ni macam mana Yusri? Dulu mula katalah lebih kurang kata dengan modal lebih kecil kan. Sekarang ni macam modal pusingan kalau nak dapat peluang-peluang perniagaan, berapa modal pusingan yang ada dekat syarikat sekarang? Okey, modal pusingan sekarang ni yang ada boleh dikatakan kurang daripada 50 lah sebab kita banyak rolling apa semua. Dan buat masa sekarang pun kami masih mencari badan-badan untuk mendapatkan funding. Sebab kadang kita ni banyak idea untuk growkan lagi company, tapi idea tu tak boleh jalan. Sebab perlukan funding, modal yang besar. Kalau kata nak kita kumpul sendiri daripada keuntungan company, mungkin kita punya plan tu lambat lagi lah. Kita nak kumpul setahun, 2 tahun baru cukup, baru kita boleh jalankan kita punya plan. Tapi bila ada funding ni, kita boleh jalankan apa yang kita plankan. So bagi saya funding ni sangat jadi sekarang ni modal ni hanya daripada modal dalaman. Maknanya modal ni modal organik lah.
Ada tak ada dapat dana daripada pihak-pihak luar ataupun daripada pelabur ke, pinjaman ke, ada ke? Pada tahun lepas kami pernah cubalah untuk dapatkan dana daripada Tekun. Tapi amount tu agak macam tak mencukupi untuk kami. Kurang daripada 40,000. So sekadar untuk kita buat cover apa yang kurang dalam company, itu sajalah. Tapi untuk kita growkan lagi, expand kita punya team, so tak dapat lagi untuk cover tahap tu lah. Tapi Yusri sekarang ni kalau perniagaan Yusri sendirilah, kebanyakannya kontrak Yusri adalah dengan sektor awam, ada sektor swasta, awam dan individu. Betul, ada. Apa klien lebih kurang macam mana? Kalau untuk rumah lebih kurang dalam 60 ke 70%. Okey, Kalau untuk majoriti residency pada rumah lah. So selebihnya kepada projek lah. Okey, maknanya yang 30% tadi pada syarikat-syarikat, Syarikat-syarikat kedai-kedai swasta apa semua. dan juga mana-mana agensi Macam kerajaan. klinik semualah itulah. Okey. So jadi diorang ni bila mereka melantik syarikat Yusri dan buat apa-apa perkhidmatan, pastinya mereka bayar deposit, betul? Betul. Setiap kerja-kerja projek ni kita akan ambil deposit dululah. Kebiasaannya dalam 40% ataupun 50% deposit untuk modal kita nak cari barang, aircon apa semualah kan. Sebab kita nak guna modal kita pun kita dah ke benda yang lain lah kan. So daripada situ setiap projek kita akan kenakan deposit. Tu memang. Jadi itu sebenarnya kalau secara ringkasnya, kalau cakap pasal pembiayaan dan modal ni, tak semestinya modal yang kita ada sekarang ni kita guna untuk projek juga, kerana kita juga boleh dapat deposit pada pelanggan, itu juga modal. Betul. Kan, untuk dapat deposit tu, betul. dan apabila kita dah selesaikan kerja tersebut, kita dapatlah dengan campur dengan bayaran dan juga keuntungannya. Ya, betul. Jadi di situ sebenarnya kita boleh bina cash flow kita juga. Ya. Bergantung kepada kecekapan kita juga. Ya betul, macam mana nak susun atur apa semua. Macam tahun pertama pun saya memang struggle lah. Kita dengan tak pandai account nak atur. Tapi masuk tahun yang ketiga ni kita dah lantik outsource daripada company luar untuk handle account dan juga benda-benda tu lah. Baik, Balong, kalau saya nak mohon dana lah kan, sebab saya dengar Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pun ada gak buka dana. Boleh ke? Boleh. Saya bukan dari kementerian. Kementerian lah. Kalau saya sign tak laku. Tapi saya cuba ni. Tapi apa yang saya tahu, saya rasa kerajaan Malaysia ni sangat pro business lah ya. Baik. Saya rasa tengok macam kalau kita tengok dekat Finas pun dia ada bagi dana kepada mereka nak mula berniaga. Di agensi-agensi di bawah Kuskop contohnya. Ada macam UDA, ada SME Corp dan pelbagai lagi lah ya, Tekun dan sebagainya. Kesemuanya ada menyediakan dana untuk mana-mana usahawan yang ingin bangunkan perniagaan. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada kategori. Kategori sama ada usahawan tu baru nak mula, usahawan mikro, kecil dan sederhana. Dia ada pakai pelbagai kategorinya. Jadi kalau modal ni bukan macam saya kata tadi, macam KRU mula modal 2,000 je. Kan bila kita dah siap album kami yang pertama, dapatlah balance 8,000, dapat 20% je deposit. 20% je deposit. Balance dapat 8,000 lagi. Tapi realitinya, tapi sekarang tak macam tu lah. Betul. Dulu tak boleh demand kan. Tak boleh demand lah. Jadi sekarang ni apa yang saya nak katakan kat sini, kalau kita lihat di kebanyakan daripada kementerian-kementerian lain pun ada untuk pelbagai industri yang ada. Bukan hanya di Kuskop je, di kementerian-kementerian lain pun ada turut sediakan dana. Baik, jadi jangan lupalah kalau anda pemalas sangat, pergi laman Sesawang. Pergi dalam Sesawang syarikat-syarikat tu tadi pula. Sebenarnya Anas, kalau nak katakan, kalau mereka sendiri pun nak website pun tak boleh nak buka. Okey. Macam mana nak jadi usahawan? Betul lah. Jadi kalau mereka nak dapatkan maklumat, dia kena buatlah research. Jadi saya rasa kalau dekat Malaysia ni kita bernasib baik kerana ada banyak agensi yang sedia nak membantu. Tapi kita kena rajin lah. Dan kita kena ada kesungguhan untuk nak dapatkan maklumat tersebut untuk kita hantar kertas kerja kita yang baik dan lengkap dan meyakinkan. Itu very important. Tapi sembang pasal kertas kerja lah kan. Kita nak pergi soalan yang seterusnya. Kebanyakan orang memohon ni, dia orang ni memohon ni sesiapa saja boleh memohon ke ataupun ada kriteria ke atau bagaimana? Okey, you cakap macam saya kerja kerajaan. Macam berminat. Tak apalah, saya boleh kongsi pengalaman saya. Boleh tak? Boleh. Saya nak tahu juga. Kita tak ada kertas kerja. Kertas kerja kita bagus ke untuk dapatkan modal kan dan sebagainya? Sebenarnya, okey, saya tanya pada Yus lah. Yus macam mana you dapatkan dana? Pernah dapat tak daripada mana-mana pembiayaan daripada agensi kerajaan sebelum ni? Kita berurusan dengan Tekun lah yang saya cakap tadi. So kita perlu submit documentation lah. So daripada segi documentation tu yang macam agak berat sikit. Kadang-kadang kita ada yang blacklist lah, ada yang sick list lah, tak lepas nak mohon. So kita punya permohonan tu dah dibatalkan. Ataupun dia minta daripada
Kebiasaannya kalau untuk grant ni dia akan minta kita punya kewangan. Okey. Saya pernah tanya dengan PUNB sebelum ni, dia minta penyata kewangan 2 tahun. Kadang-kadang kita company yang baru start up ni, kita tak prepare benda tu. Okey. So kita macam, tak apalah, cari yang lain pula lah. Okey. Itu yang pergi bank, pergi kan ada juga yang pergi ke Along. Tu salah satu benda yang bahaya lah bagi saya. Jangan. Tu tak digalakkan lah benda tu. Balong tak apa. Abang tak apa. Tapi sebenarnya kalau nak lihat, kalau permohonan gagal, kita kena lihat kenapa kita gagal. Ini saya nak tahu tu. Jadi kita kena tahu macam mana Yusri cakap tadi. Kadang-kadang permohonan tu tak lengkap ataupun tak jelas lah siapa ataupun latar belakang. Ya, betul. Siapa yang Background. pemilik syarikat, pengarahnya dan sebagainya kan. Jadi kena pastikan kita ni okey dulu. Kalau kita ada masalah sitos, sikris dan sebagainya. Dan juga pada masa sama kita perniagaan kita pula simpan maklumat-maklumat yang penting, contohnya akaun kita. Bagaimana kita simpan, profil syarikat, nak isi borang tu kebanyakannya biasanya itulah. Kadang-kadang dia nak lampirkan kertas kerja, projek. Betul. Jadi kesemua tu sebahagian daripada untuk melengkapkan documentation. Jadi sebenarnya kita kena tahu nak isi borang lah juga kan. Nak kena tengok senarai tu, nak pastikan kita ni hantar tepat pada waktunya. Janganlah lepas deadline tu kita hantar pula dan confirm gagal. Daripada apa yang kita borak ni sebenarnya banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang punya permohonan tu gagal. Tapi lagi satu faktor juga, kadang-kadang underqualified, kadang-kadang overqualified. Jadi kita kena tengok ukur baju di badan sendirilah untuk pastikan kita nak dapatkan dana yang daripada sesuai kerajaan dengan ni, kita punya syarikat. sesuai dengan apa yang kita nak mohon tu. Macam Encik Yusri berapa kali cuba memohon? Ke sekali? Setakat ni belum, baru sekali tu lah. Dan cuba sekali tu dah lulus. Dah cuba mungkin akan datang. Cuba sekali dah terus lulus? Terus lulus. InsyaAllah. Tapi amount yang expectation kita amount yang lebih, tapi at least cukup lah untuk kita survive permulaan lah pada tahun yang kedua tu. So tahun yang keempat ni mungkin kita nak akan cuba ke badan-badan yang lebih lah untuk dapatkan funding lagi yang lebih dalam company. So saya dah prepare daripada segi documentation, daripada segi penyata kewangan tahunan. Kita dah prepare benda tu. Tapi modal bukan seperti je daripada semua agensi kerajaan je. Jadi kita kena lihat apa alternatif lain juga. Macam contohnya crowdfunding. 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 Itu kita nak tanya next tu. Relevan atau tidak crowdfunding ni? Sebab kena dengar crowdfunding ni yalah, kita nak bercerita pasal ramai orang kan, punya duit kan. Bukan daripada satu tempat je kita tahu kita loan dengan ini, loan dengan ini kan. Macam mana Cik Yusri rasa? Bagi saya boleh, tapi kena tengok bersesuaian tak dengan apa yang kita plan nak buat apa semua tu. Jangan kata kita dapatkan crowdfunding tu, lepas tu kita buat tak benda-benda kat belakang kan. So kita kena jelas. Kalau macam kita tengok yang misi misi bantuan tu dia dapatkan funding daripada orang ramai, apa yang digunakan benda tu untuk bantu rakyat balik. So kalau macam saya sebagai akon, apa yang saya nak buat dengan akon? Saya nak bantu usahawan baru ke, saya nak bantu student intern ke. Dari sudut crowdfunding ni sebenarnya kita boleh macam kalau dapat kontrak daripada swasta ataupun daripada kerajaan, ada paymaster lah. Kalau satu ada paymaster, kalau contohnya nilai kontrak tu RM100,000 contohnya. Jadi dia konsep macam factoring. Macam you pergi dekat bank, you dapatkan factoring, maknanya you boleh dapat daripada sebahagian dari nilai kontrak tersebut, katalah 80% hingga ke 90% untuk mendapat dana tersebut untuk kita sebagai modal pusingan kita. Boleh. Jadi crowdfunding juga ada banyak option. Ada yang daripada luar negara, ada tempatan, tapi dia nak tengok kontrak tu adalah kontrak yang genuine atau tidak. Paymaster tu adalah paymaster yang baik atau tidak. Tetapi of course kita kena sedar bila kita buatkan pelaburan daripada pihak luar ni, especially crowdfunding ataupun pelabur-pelabur dari pihak ketiga, daripada swasta, individu, dia orang nak tengok ROI dia. Macam saya contohnya, kalau saya nak letak duit, kalau kata use nak buat modal, berapa pula pulangan yang nak bagi kat saya dalam setahun. Kalau kita letak KSB, kita dah tahu berapa dapat. Letak kat fixed deposit berapa dapat. Jadi sama juga isu dia sekarang ni. Untuk platform crowdfunding, dia pun ada dia punya peratusan yang harapan mereka harap daripada keuntungan tersebut. Jadi dia ada cost of factoring tersebut. Itulah sebahagian daripada nak tarik modal lah. Daripada sebut kalau kita sebut crowdfunding pun kita tak boleh gunakan dana tu sewenang-wenangnya dekat luar dan sebagainya. Dan bila ada crowdfunding, itulah macam Datuk cakap lah, ada ROI yang perlu kita jelaskan dengan orang luar kan. Dia nak kena present. Betul. Macam saya buat ada pengalaman juga. Pergi jumpa, tu dapatkan modal, kita
kita buat satu proposal, lepas tu kita jumpa dengan Datuk tu untuk present dekat dia. Datuk Noman Datuk. Bukan bukan Datuk Adrian. So kita present dekat dia dekat office dia apa yang kita nak buat dengan nilai banyak tu kita present apa semua. Tapi dia pun ada macam pilihan dia sendiri, dia bagi suggestion, mungkin dia lebih kepada apa? Equity. Dia nak turut serta dalam company. Baik. Itu antara pengalaman yang So saya pendek ada. kata, kalau kita nak dapatkan, kalau dapatlah bernasib baiklah dapat grant daripada kerajaan sebagai modal permulaan, okeylah. Tapi jangan harap dia grant saja. Yalah, betul. Kita Maksimum kena cuba dapat- yang lain juga. Maksimum pun 2 kali je dapat. Tapi realiti dia, kalau ikutkan dari segi kita sebagai usahawan ni, kita jangan terhad kepada alternatif hanya 1-2 saja. Kita kena ada pelbagai option untuk cari modal untuk perniagaan. Baik, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu aja. Kita nak sambung lagi tajuk bila nak cukup duit ni bersama dengan Sembang Protege yang dibawakan oleh Kuskop. Kita nak rehat sebentar, kembali bersama kami sebentar lagi. Kembali dalam Sembang Protege yang dibawakan oleh Kuskop dan juga KRU Studio. Hari ini kita nak bincangkan tentang bila duit nak cukup bersama dengan Cik Yusri. Masih lagi steady bersama dengan masih kita. lagi steady ya. Dah minum lah Minum lah, berbuih depan ni. Berbuih dah. Berbuih dah lepas ni. Okey, Cik Yusri, kita nak tanya, pernah tak mengalami masalah kewangan perniagaan ketika perniagaan anda dah stabil? Tipulah kalau kata tak pernah mengalami masalah kewangan tu kan. Tapi masalah yang kami hadapi itulah permulaan bisnes tu kita kadang-kadang sampai tak cukup untuk survive, untuk bayar komitmen apa semua dengan gaji yang yelah kita dah 100% dengan bisnes kan. Kereta tu sampai 2 bulan tertangguh tak bayar. Memang sendiri, memang sendiri. Tu memang struggle lah saya cakap. Kalau Kita bisnes ni ketepikan kepentingan peribadi kita terpaksa tangguh. kita tak fikir dah tu nak pakai baju apa, nak shopping apa dah tak fikir dah. Kita fokus macam mana kita nak dapatkan keuntungan tu, nak cari income. Baik. Dengan tertunggaknya apa semua, dan lama-lama kita boleh solvekan benda tu lah. Baik. Tapi bila perniagaan dah stabil, masih lagi ada masalah kewangan seperti itu? Bila dah stabil, dia tak ketara. Dia ada tapi tak menjejaskan company lah. Tapi benda tu melibatkan macam faktor cuaca. Baik. Kalau kata musim hujan ni, kalau aircon ni sale drop. Itu salah satu sebab lah. Dia tak menjejaskan, cuma je daripada kita punya sale tu drop lah daripada bulan-bulan yang biasa tu. Baik. Bagaimana nak elakkan? Kalau saya nak tanyalah, bila kita berniaga ni pasti ada pasang surut dia, kan? Macam mana daripada Yusri sendiri, macam mana Yusri buat kawalan ataupun risk mitigation tersebut untuk perkara tersebut boleh diatasi dengan senang? Kalau saya sendiri sekarang ni, saya lebih fokus kepada penyimpanan untuk saving dalam company. At least kalau kita ada berlaku apa-apa kan, contoh kalau macam pandemik ke COVID ke, kita dah ada reserve kat situ untuk backup. Itu yang saya cuba terapkan lah setakat ni. Mungkin Datuk ada lagi yang Itulah. experience yang lebih ni kan, boleh kongsikan Kita ke? masa simpanan ni saya dah guna dah simpanan. Dah guna habis lah. Dah habis dah. Dulu simpanan saya beli kaset KRU. Kalau jual tu lagi value tinggi tu. Value tinggi. Tapi apa sih Yusri cakap tu betul. Kita sebagai usahawan ni, kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalunya kita yang last lah yang dapat bayaran. Baik. Betul. Biasa kita utamakan dulu komitmen Komitmen. kepada kaki tangan, kepada bank. Baik. Dan siapa-siapa lah yang kita ada komitmen yang berjadual. Baik. Jadi kadang-kadang kalau kita ada pembekal yang memahami situasi kita, kita boleh runding. Okey. Dan juga apa-apa komitmen peribadi tu kita ketepikan dulu. Tapi bagi saya sendiri, saya dapat lihat untuk mengatasi masalah ni, saya cakap pasal modal. Baik. Modal, kalau apa-apa pun sebenarnya kita kena sentiasa lihat adakah modal kita cukup nak buat untuk satu projek yang lebih besar. Jadi contohnya kalau kita perlu buat projek yang baru dan projek tu lebih besar daripada modal kita kena cari pendanaan baru. Kita tak boleh harap pada modal yang sedia ada sekarang.
Jadi fundraising is a continuous process. Baik. Bagi kami di kat KRU pun sama. Baik. You know, setiap projek tu perlu pendanaan dia. Perlu ada pelaburan dia ke, ataupun kita nak cari apa option-option pembiayaan yang kita ada. Baik. Untuk tujuan untuk memastikan perniagaan tersebut boleh berjalan dengan lancar. Okey. Bila kita tak cukup modal, saya sendiri pun pernah ada juga, ada situasi di mana membuat projek tetapi ada pelabur yang dah bagi komitmen, dia tarik diri. Okey. Jadi kita dah sangkut, kita dah jalan dah ni. Okay. Kita dah jalan, tapi apa jadi ni? Sekarang kita yang ke depan. Kita sign kontrak dengan semua orang ni. Kita kena siapkan juga. So kita kena cari alternatif yang lain. Baik. Jadi bagi saya rasa untuk mana-mana yang nak berniaga, kita kena ada sentiasa berfikir apa plan A, plan B, plan C. Baik. Kalau ini terjadi, apa kita kena buat? Plan apa yang option-option yang kita ada untuk pastikan kerja tu boleh jalan juga. Baik. Jangan sampai kita terduduk bila kita ingatkan semua berjalan lancar. Kan? Kita ingatkan langit sentiasa cerah. Baik. Jadi macam mana pula orang ni boleh backup? Kan? Kita pula yang tersangkut dekat tengah kan. Ataupun yang macam contohnya katalah Yusri dia buat perkhidmatan, klien tak bayar, deposit dia bayar, balance tak bayar. Macam mana? Jadi tergantung nak kat situ. Betul. You kena sentiasa prepare. Macam mana you nak berhadapan dengan situasi baru begitu. Kadang ada yang sampai 6 bulan, setahun pun ada kita payment tak dapat. Itulah. Macam mana kita nak cover tu dengan duit yang kita ada tu. Ni artis yang macam tu. Sama je. Dalam bisnes memang tak boleh lari lah Tapi dengan benda tu. Balong, tapi Yusri, tapi bila kita nampak duit ni, kita gambar mata. Betul. Banyaknya peniaga-peniaga kat luar tu, bila sekali dah viral, sekali dah untung, esok dah keluar vampire. Ya. Macam mana tu Balong? Macam mana yang jenis macam tu? Yang tak ada simpanan apa semua ni macam mana? Apa jadi kepada dia orang kan? Tapi bagi saya rasa again lah, kita kematangan kita lah menguruskan kewangan kan. So bagi macam Yusri sendiri, dia lalu dia cakap macam mana dia ketepi dulu komitmen peribadi dia. Saya rasa secara efektifnya kita kena lihat lah macam mana kita mampu untuk mengambil sesuatu risiko pula. Apakah risiko untuk menjalankan projek tersebut kan? Jadi adakah projek tersebut di luar kemampuan kita pun kena fikir. Buat you ambil kontrak katalah ambil 1 juta. Kontrak 1 juta, you ambil dapat deposit katalah 500,000. Contohlah katalah margin you 30%. Kan? Kos you tetap ada 200,000 lagi ni. Adakah Yusri rasa 200,000 ni kalau klien tu tak bayar, macam mana nak cover 200,000 ni? Banyak apa? Fikir macam tu. Adakah you mampu nak ambil projek ni atau tidak? Dan macam mana you nak pastikan collateral daripada pelanggan pula, macam mana dia tak boleh lagi daripada nak bayar ni? Kadang-kadang you nak saman dia pun satu hal lagi, satu proses, makan masa, kos lagi. Kan? Kos guaman dan sebagainya. Jadi kita kena fikir semua tu. Baik, kita nak cerita dengan Yusri lah. Sebab itu dah nasi dah jadi bubur. Benda dah jadi. Benda dah tolak tepi. Uruskan cara baik lah kewangan kita kan. Macam mana Yusri dan juga syarikat Yusri, bagaimana boleh kongsi tak bagaimana nak mengendalikan kewangan secara lebih efektif? Kalau mengendalikan kewangan tu, mungkin saya pergi ke kursus-kursus macam mana nak buat bersistematik kita punya duit keluar masuk tu. Lepas tu kita lantik accountant untuk audit kita punya kewangan. Dan setiap bulan tu kita ada meeting untuk account lah. Kita tengok mana yang inquiry siapa semua tu, duit keluar masuk, yang loss apa semua tu, berapa kita punya balance dalam account. So benda tu sangat penting lah. So kena ada ilmu dalam bab tu jugalah bagi saya. Baik. Kita dah ada ilmu tapi benda di luar kawalan kita biasanya kan. Kita dah susun tapi ada juga masalah timbul kan. Tapi apa strategi dan juga pengurusan kewangan yang boleh kita lakukan? Mungkin boleh share sikit? Kalau bagi saya lah, mungkin saya tengok balik yang sebelum-sebelum apa yang kita orang terlepas pandang. Kadang-kadang benda tu bukan keperluan tapi lebih kepada kemahuan. Baik. So kita tolak benda tu. Kadang-kadang kita ni nak berhobi itu, nak main itu semua melibatkan kos. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. So kita tolakkan benda tu. Kita fokus kepada keperluan dahulu. Tu apa yang saya buat lah. Kalau macam Balong? Saya rasa bagi macam kami dekat KRU ni, kita cuba dapat daripada 4 sumber lah. Satu daripada what we call as B2B punya market, korporat lah, sektor swasta, sektor kerajaan, projek-projek daripada kerajaan, daripada badan-badan berkanun dan sebagainya. Ketiga adalah daripada consumer sendiri, retail, dan keempat daripada international. Jadi pendapatan tu datang daripada 4 sumber. Jadi dengan ada keseimbangan daripada 4 platform ni, ada 4 saluran ni, dan kita cuba dapatlah 25%. Kat situ kita akan rasa macam ada kestabilan dia lah. Balance dia. Jadi itu sebagai satu cara lah. Dan keduanya of course lah, kita kena sentiasa berfikiran ke depan kalau kita buat perniagaan ni.
bagaimana kita nak bangunkan perniagaan. Macam saya punya fokus lebih kepada macam, bukan lagi dulu saya memang harian buat marketing. Okey. Dan sekarang ni untuk marketing saya serahkan kepada kaki tangan saya. Tapi untuk business development, untuk projek-projek yang baru, yang besar, yang bukan dekat di minda kaki tangan, dia tak nampak lagi. Okey. Saya dah fikir apa yang nak berlaku 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun akan datang. Baik. Saya dah mula dah. Jadi apabila nak buat projek-projek ini, kita perlukan pendanaan yang baru, modal yang baru. Jadi ada cara-caranya. Contohnya kalau kita untuk perniagaan, kalau kita tak nak valuation kita ni sebagai syarikat ni nak keluar banyak sangat kita punya equity tu serah pada orang lain. Jadi kita boleh buat cara konsep, kalau kita yakin dengan perniagaan tu lah, kita buat preference shares. Baik. Kita isukan share di mana dividen tahunan tu ditetapkan. Baik. Jadi dekat situ mereka boleh mendapat pulangan tersebut dan kita bagi option pada mereka pula apabila sampai satu masa nanti ada tempoh kematangan preference share tersebut, dia boleh convert jadi equity pula. Tetapi berdasarkan valuation syarikat ketika itu. Baik. 3 tahun akan datang ke 5 tahun akan datang. Jadi itu antara caranya lah kalau untuk Baik. kita dapatkan pembiayaan kita, sama ada daripada modal pusingan secara organik yang mungkin makan masa lama. Tetapi kalau kita sentiasa mencari pelaburan baru untuk projek-projek baru kita, dan kita akan dapat perkembangan lebih cepat lagi. Baik. Ini. Tu, kesian yang menarik tu. Ini 35 tahun punya syarikat kan. 32. Kau pandai je. Apa lagi 3 tahun? 35 saya punya. Saya punya umur. Saya punya umur. Alah baby ya. Baby ya. 35 tahun dah. Tak mau lah. Alah baby. Masa KR ni masa dengan mula tu. Maknanya Masa nak baby tengah mula. lagi. Dia pakai pampers je. Baby. Okey, kita pergi soalan seterusnya sebelum saya jadi baby lagi. Okey, kalau saya pinjam daripada ahli keluarga, adakah ia satu alternatif bagi kewangan perniagaan saya? Apa pendapat Cik Yusri? Kalau bagi company yang startup, Okey. boleh bagi saya lah. Okey. Kadang-kadang kita nak pinjam dengan siapa lagi kalau Betul. kata tak ada modal kan. Kita dah Baik. start. Kita dengan kenalan macam family ataupun isteri, pinjam dulu kejap. So dapat payment nanti kita bayar balik. Macam itulah. Bagi saya untuk permulaan okey lah. Tapi kalau untuk company yang dah besar, memang tak digalakkan lah macam tu. Kita lebih kepada cari badan-badan yang lebih proper lah. Saya rasa kalau kita nak pinjam pada kawan keluarga kita, first kali kita kena confident boleh dapat duit tu balik. Okey. Kalau kita tak confident, jangan pinjam. Baik. Pinjam dulu Nanti kan satu lah. pasal raya tak nak berjumpa tau. Betul. Datuk Rahman pernah tak nak jumpa dengan Yusri? Tak ada. Alah macam tu. Maksud saya, kalau kita nak buat apa-apa pinjaman daripada keluarga ataupun kawan-kawan kan, saya rasa kita kena yakin betul-betul yang memang duit tu nak masuk. Kita boleh dapat balik duit tu. Jangan ambil risiko macam tu. Kalau kita agak-agak 50-50. Contohnya yang selalu yang masalah pada syarikat adalah overhead. Okey. Jumlah kita, kalau kita kaki tangan dia kita ramai, ada office nak kita bayar, aircon dia dan sebagainya, dan macam-macam. Jadi kat situ yang sebenarnya dia telan kita punya modal tu. Baik. Jadi kadang-kadang kalau job masuk ke tak masuk, dia telan, dia makan. Jadi yang bahayanya nak jaga overhead tu. Jadi kita kena pastikan kita modal pusingan kita boleh tahan berapa? 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jika dah ada dah modal tu. Jadi itu apa-apa pun jadi pun okey, air boleh cover air lagi. boleh cover. Tapi yelah kita ada masa lah kita nak adjust. Kita nak cari peluang-peluang perniagaan yang baru by the time kita nak buat business development kita kan. Baik. Jadi kena hati-hati dengan overhead. Itu Baik. tips saya nak bagi. Itu kalau tip kita yang guna. Itu kalau kita meminjam. Kalau kita yang meminjamkan duit kita dekat orang, tu macam mana lah Datuk? Kena ada hitam putih ke? Kena ada Mestilah. Kena ada. sebab sekarang banyak betul. kes tak ada hitam putih Betul. dan akhirnya perniagaan first dia orang mesti lebur macam tu je. Kebanyakannya kan. Okey, kita nak tanya, andai kata perniagaan kita dah stabil, ada lebihan wang, apa yang patut kita buat? Sesuaikah untuk kita nak buat pelaburan dan sebagainya? Kalau bagi saya sendiri memang sesuai lah untuk kita buat pelaburan dalam company lah. Kita invest duit kita tu. Tapi kena pastikan lah tempat yang kita nak invest tu adalah tempat yang bukan kata scammer punya tempat lah. Okey. Kita kena kaji dulu background apa, kena selidik, buat analisis apa semua, baru kita boleh invest. Jangan kata dia offer untuk invest, kita terus invest, lalu rupanya scammer. Tu bagi saya Pun banyak benda agak tu tu. lah penting lah. Saya rasa kalau kita nak buat apa pelaburan di luar daripada perniagaan kita, yang penting dia punya liquidity. Okey. Macam contohnya kalau kita masuk dalam pasaran saham ataupun kita masuk dalam FD, dia ada tempoh, especially FD lah, dia ada tempoh, ataupun kita masuk unit trust, dia ada tempoh-tempoh dia. Baik. Jadi kalau kita buat pelaburan dalam aset seperti bangunan, Baik. by the time kita nak jual,
tak tentu lagi dapat harga yang baik. Betul. Dan kadang-kadang nak cari buyer pun susah, lambat. Betul. Jadi untuk perniagaan punya pelaburan ni sebaiknya bukan dalam bentuk aset yang susah nak dileburkan. Jadi itu yang sebaiknya kita buat pelaburan dalam pelaburan jangka pendek lah. 3 bulan, 6 bulan. Dan kita dah tahu pulangan dia macam mana. Baik. Kalau kita nak cari pelabur lah, ini kita dah cerita dah pasal pelabur. Kalau kita nak cari pelabur untuk melabur dalam perniagaan kan, adakah relevan untuk kita cari pelabur untuk melabur dalam perniagaan kita? Maksudnya kita nak cari pelabur. Untuk melabur dalam perniagaan Kalau sendiri. bagi saya lah, Relevan ke atau tidak? relevan, tapi kena pastikan yang company kita ni betul-betul strong, Baik. stable dan banyak projek-projek dan kita pun memang tak ada problem isu tentang kewangan. Baru kita boleh yakinkan orang untuk melabur dalam industri kita lah, kita punya bisnes. Perniagaan kita. Ni kalau kita pun berniaga pun tak cukup duit, nak bagi orang melabur macam mana kan? Nak meyakinkan pelabur pun satu hal juga kan? Pasal kita buat pelaburan dan cari pelabur luar ni, ini kita pegang amanah ni. Baik. Kan, kita ambil tanggungjawab kepada pengurusan pelaburan tersebut. Jadi kalau sekiranya kita tak yakin, sendiri tak yakin, ataupun kita rasa macam pelaburan tu tidak menguntungkan, jangan buatlah. Baik. Kan? Buat apa kita nak buat? Kalau kita rasa tak confident. Betul. Dan kalau kita dah confident, kita yakin nak ambil pelabur dan kita yakin boleh bayar dia balik dengan dividen yang dimahukan, itu okeylah. Baik. Cik Norman, Datuk Norman pun dah cerita pasal saham dah ni. Itu dah lebih daripada jangkauan kita. Kita ada episod lain tu. Kita ada episod lain untuk itu. Tapi kita nak rehat sebentar. Sementara tu kita nak bagi Cik Yusri rehat-rehat dululah. Okay. Berat kan soalan kan? Berat. Sangat berat. Sebelum datang ni dah prepare dah. Sebelum datang ni dah prepare belum? Dah prepare. Dah prepare dah. Tapi hilang semua. Hilang semua. Hilang semua. Hilang semua. Sebelum dia hilang dekat sini, baik kita berehat dulu, kembali kejap lagi dalam Sembang Protege. Kembali dalam Sembang Protege XKRU bersama dengan Yusri, Norman dan juga Adri kat sini. Posi-posi semua? Posi ya? Tak betul, tak betul. Anas. Lain, bukan. Bagilah Chan. Tak kena. Kita dalam segmen respon, kita nak berespon kepada pertanyaan-pertanyaan orang di luar. Jadi awak sudah bersedia je Yusri? InsyaAllah sudah sedia. Kita bacakan pernyataan yang pertama. Saya tak tahu nak mula dan tak tahu nak berniaga apa. Tapi niat nak berniaga. Penat fikir dan takut pun ada. Nak berniaga online atau kedai kecil sebab modal tak banyak. Diamlah, baik tidur je lah kat rumah. Modal tak banyak. Macam mana? Kalau dia tak tahu nak berniaga apa? Bagi saya lah, kalau nak berniaga ni kita kena buat keputusan apa bidang yang kita nak berniaga. Baik. Kita nak ceburi tu. Kita kena fokus kat situ. Kalau kata kita nak berniaga nasi lemak, Baik. kita fokus nasi lemak. Baik. Jangan kita masih sama-sama mencari-cari, itu lebih baik jangan masuk ke industri bisnes lah. Soalan yang kedua. Kenyataan yang kedua. Aku dulu ada bisnes lori sendiri. Sekarang aku jatuh teruk disebabkan company tak bayar payment. Disebabkan tak mampu bayar maintenance lori, aku terpaksa jual lori. Macam mana Cik Yusri? Bagi saya lah, benda tu dalam bisnes ni normal. Naik turun jatuh dalam bisnes tu normal, asam garam. So orang yang betul-betul kental, yang jiwa dia kental dalam bisnes, yang tu je mampu sustain untuk growkan dia punya company. Maknanya kalau kata benda tu dah tak boleh nak cover, dia stop buat benda lain. Itu yang tak best lah. Sebut pasal kental 32 tahun kental tak kental. Mana Datuk ni memang kental lah. Dah lama kan. Macam-macam pasal surut. Pernah jual lori tak pernah? Lori tak pernah. Ada lori. Ada. Tapi kami jual pasal kami tak pakai dah. Bukan sebab jual tak ada duit lah. So bukan kami lah. Bukan. Okey. Pendataan yang ketiga. Dah 7 tahun tinggalkan dunia makan gaji dengan nekat untuk keluarkan produk sendiri, kilang sendiri. Memang start dari kosong tapi sekarang dah upgrade perniagaan dari 200k sehingga 1 million. So apa masalah dia? Apa dia nak cakap? Bagus lah. Itu respon dia. Itu respon dia. Dia tengah puji diri sendiri ni. Okey. Tapi ini satu benda saya cakap lah. Saya rasa kepada siapa-siapa yang di luar sana yang menonton, ini sebenarnya mesej nak menggalakkan orang jadi usahawan. Betul.
So jadi kepada mereka yang mula-mula berniaga, nak mula belajar dulu, kerja dengan orang dulu. Baik. Kan, kerja dengan pengalaman. orang. Dah tiba pengalaman, dah tahu, dah dapat pengetahuan dia semua sekali, mereka pun boleh jadi usahawan. Baik. Kan, mereka boleh mulakan perniagaan. Macam saya sendiri pun ada beberapa kaki tangan saya yang mulakan perniagaan kemudiannya. Baik. Dan dia orang jadi supplier pada KRU pula. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya macam mana kami sendiri pun bukan semua kami nak buat sendiri. Betul. Kan kami ada yang boleh di outsource kan. Jadi macam itulah sebenarnya cara yang terbaik untuk kita binakan hubungan kita dengan majikan. Dulu kita majikan, sekarang jadi business partner kan, ataupun jadi klien kan. Macam tu sepatutnya. Baik, dengan pengurusan kewangan yang betul, barulah kita dapat kembang. Berapa tahun tadi tu? Oh, ini dah 7 tahun. Itulah yang saya kongsikan lagi satu, bila orang yang baru nak masuk bisnes ni, janganlah fikir tahun ni buat, tahun depan nak jadi kaya. betul. Itu selalu orang silap. Ah. Proses untuk kita sustainkan kita punya syarikat ni memang mengambil masa. Ya, betul, Macam betul. Datuk Norman sendiri pun sampai 35 tahun dah. Kau pun tambah lagi. Tambah lagi. 32. Okey tak, saya ingat umur dia tadi. Okey. Aduh, kan. Pandai-pandai je. Pasal apa? Korang tambah apa tahun saya berniaga, Mayu tambah umur saya. Tambah lagi 3 tahun. Oh, dia tak nak tambah. Sensitif. Oh, sensitif. Orang tua yang umur 5 series. Saya faham. 5 series sensitif lah. Saya minta maaf tu. Minta maaf. Okey, daripada perkongsian ni kita dapat tahulah dengan pengurusan yang baik, kita dapat kembangkan lagi perniagaan kita. Tapi kalau di sebaliknya, mungkin maksudnya ada rezeki lain lah dekat luar. Ya, betul, tak, Balong? betul. Jadi apa-apa pun yang kita hadapi, pastinya ada cabaran. Tak ada yang datang dengan senang. Betul. Kalau orang yang akan basically nak buat duit senang, kalau basically orang letak hari ni 1,000, berapa minggu depan dapat 2,000 balik, it's not real lah. Jangan percaya orang nak bagi duit senang, nak bagi duit free, memang tak berlaku. Bisnes ni bukannya senang lah. Bukan senang. Apa bisnes ke apa-apa orang janji pun. Kadang-kadang orang nak janji macam-macam kan, dia jadi pekerjaan lah tu kan. Tapi the point is reality dia, kita kena benda yang senang you always question. Betul tak betul ni? Scam tak scam ni? Betul. Kan? Sama dengan perniagaan, kita kena lalui cabaran-cabaran tersebut. Insya-Allah rezeki itu akan datang kepada kita. Amin. Sementara saya tengah borak balik dengan Encik Yusri pasal 32 tahun atau 35 tahun. Up 3 tahun. Kita pergi segmen seterusnya, tunggu sekejap. Kejap lagi kita kembali. Baik, sekarang kita dalam segmen Kasih Kena, yang mana kita nak tanyakan soalan. Encik Yusri kena jawab ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Kalau ya kenapa? Kalau tidak pun kenapa? Tapi jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Jangan banyak-pendek. Okey. Pendek-pendek je. Awak sudah bersedia, Encik Yusri. Okey, sedia. Balong sudah bersedia. Tapi jangan lupa tekan buzzer. Tekan buzzer. Tekan buzzer. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Perlukah merancang kewangan? Perlu. Kenapa? Kerana untuk syarikat kita. Jadi Memang pendek. 3 petang petang. Memang pendek betul. Pendek. Okey. Soalan 2. Pinjam duit daripada kawan dikira menambah modal. Duit pinjaman tu adakah ia menambah modal? Ya. Kenapa? Kita dapat duit lah. Betul? Okey. Pada saya Okey. pinjam duit tu liability tau. Liability. Itu bukan modal. Hutang. Itu bukan modal. Dia tambah modal kita nak buat kerja, tapi pinjam duit tu tak boleh katakan modal lah. Itu sebagai modal pusingan boleh lah Modal pinjam. pusingan. Tapi kena bayar balik. Okey? Alright. Kena untung tu. Guna wang modal untuk memberi kereta peribadi. Tidak. Okey, bagus. Kumpul modal dari gaji bulanan. Betul. Okey. Dana berbentuk pemberian mesin. Adakah ia dari segi consider sebagai aset pada syarikat? Aset pada syarikat. Tidak. Tidak. Okey. Sebab kita berhutang. Kalau dana kau grant? Kalau geran kita untung lah. Kalau half-half tu kita berhutang juga. Tapi kalau aset, kalau beli kenderaan pun, dia boleh jadi aset. Kalau kita bayar dan sebagainya, lama-lama jadi aset kita juga. Akhirnya kita aset. Betul lah. Aset Baik. kita. Okey, seterusnya. Salah mengisi maklumat punca utama pinjaman tidak diluluskan. Betul. Baik. Okey, ini tak payah lah kot. Elaborate. Tahu lah. Kakak dan adik sumbang RM100,000 kepada perniagaan. Adakah dikira pelaburan? Sumbang. Tidak. Sebab dia sumbang. Sumbang dia bagi free tu. Alah betul. Tidak lah.
Tak ya? Itu bukan pelaburan. Betul lah. Bukan pelaburan lah tu. Okey. Dia tak expect apa perpindahan. Betul. Okey. Kita bagi lagi kita ambil lah kan. Sebelum memulakan perniagaan, pelan kewangan sudah menunjukkan negatif. Patut teruskan atau tidak? Tidak. Okey. Penting ke untuk meyakinkan bakal pelabur? Sangat penting. Okey. Ya. Kerja dan cari modal dahulu sebelum berniaga? Betul. Okey. Cari modal dulu, kerja pengalaman. Betul. Yalah. Okey. 10K kot. Okey. Kerja dulu 10K. Jawapan. Betul, tepat. Okey. Oh, ada lagi? Dah cukup. Okey. Ada lagi. Risau ah. Tapi ada soalan tambahan ni kat sini. Wah, ada lagi tambahan. Kita ada soalan tambahan. Sebelum ini- kita nak habiskan segmen ini soalan sama yang kita Baik. bagi kepada semua Baik. yang kita jemput dalam show ni. Boleh soalan. Sekiranya Yusri diberikan unlimited kewangan ada satu dana yang tak ada had lah kira. Berapalah jumlahnya pun. Ni soalan cepu mas ke apa? Yang lebih kurang. Apakah yang Yusri akan lakukan dengan duit itu untuk perniagaan? Untuk perniagaan saja. Ya, janganlah nak pergi holiday ke semua kan. Tujuan apa yang nak pergi? Apa yang nak buat? Saya akan expand transport company. Kita akan expand kita punya office daripada kecil ke besar dan kita expandkan kita punya staff. Lebihkan staff dan untuk kita dapatkan lebih banyak job lah. Okey. Baik. Oh, itu satu. Berapa gagak tu jumlah tu? So kalau kata unlimited tu banyaklah kita berapa yang kita boleh spendkan tu kan. Mungkin kita boleh jadi 10 team, 10 van untuk cover KL Selangor. Berapa Encik Yusri perlukan? Kalau saya perlukan, Kalau itulah nak buka lah sampai 10 tim. kalau 10 team bagi saya kurang dari 1 juta. Oh, tak banyak sangat lah. Tak banyak tak apa, Encik Datuk Norman boleh bagi. Betul kena PNP ya. Minum dulu. Kita nak berehat sekejap. Kembali dengan kami sekejap lagi dalam Sembang Protege SKRU. Kembali dalam Sembang Protege XKRU dengan usaha sama Kuskop dan juga KRU Studio. Ini kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Tapi dalam segmen terakhir pun kita ada soalan lagi. Ada lagi soalan. Lagi dah habis dah tadi. Dah. Sakit pinggang. Sakit pinggang dah. Okey, dalam Encik Yusri, dalam masa 5 tahun akan datang, jangka masa 5 tahun akan datang, apa alur tuju perniagaan Encik Yusri? Dalam jangka masa 5 tahun akan datang, mungkin saya akan jadi peneraju utama lah dalam industri aircon. Baik. Untuk di sekitar Lembah Kelang, KL dan juga Selangor lah. Kita akan cover. Dan mungkin kita akan jadi kontraktor utama dalam sektor kerajaan untuk projek-projek melibatkan aircon. Baik. Dah ada plan ke situ? Kita tengah buat struktur untuk ke situlah. Kita tengah prepare dari awal. Mungkin dalam masa 5 tahun tu kita boleh stablekan lah keadaan benda tu. Apa yang kita plankan tu kan. Baik. Cik Yusri, kalau orang nak mendapatkan perkhidmatan daripada Cik Yusri dan company, di mana agaknya dia orang boleh Kalau dah dapatkan perkhidmatan, kalau TikTok kita di RY2 Aircon National, Baik. RY2 Aircon. Kalau kita punya office di RNR Bukit Dukung Kajang. Oh, okey. Satu-satunya kedai aircon dekat RNR di Malaysia. Wah, Biasa dekat menarik. RNR ni kedai makan, kedai buah. Tapi dekat Malaysia satu je RNR yang ada kedai aircon, iaitu RY2 Aircon lah. Di okey, Kajang. Itu di Kajang. Di Kajang, RNR Bukit Dukung Kajang. Okey, saya nak tanya soalan tambahan. Baik. Apa perancangan Yusri sekarang ni? Kau nak kembangkan perniagaan bukan hanya untuk isi rumah, contoh untuk pelanggan di rumah untuk aircon di rumah. Sektor swasta dengan sektor kerajaan. Apa perancangan Yusri? Okey, kalau perancangan saya untuk kerajaan ni saya nak masuk ke lebih banyak industri lah, sektor macam kerajaan, swasta, perkilangan. Apa strategi dia nak dapat pelanggan sebegitu? Strateginya saya akan gunakan kita punya pelayanan lah. Saya akan completekan kita punya sijil dengan kompeten kita punya lesen-lesen daripada CIDB apa semua yang mana kita tak ada sebelum ni, kita lengkapkan benda tu untuk kita mudah masuk ke dalam ni lah. Dan lagi satu bagi saya, networking pun penting juga. Bila kita dah main dengan industri ni, kita kena ada networking. Kita kena bergaul dengan korporat-korporat untuk memudahkan urusan kita lah.
Tu bagi saya lah. Baik. Bagi saya rasa bagi nasihat sikit. Baik. Okey, saya rasa Yusri kena bina penjenamaan syarikat. Branding. Untuk, branding tu. Kerana kita kena yakinkan pelanggan kita jadi orang kenal your company sebagai perkhidmatan yang disediakan perkhidmatan aircon yang terbaik di Malaysia. Bagaimana nak buat capai tu? Jadi kita kena pergi ke arah itu, macam mana penjenamaan dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh mendapatkan kebolehpercayaan dari pelanggan untuk mereka beri peluang-peluang yang lebih besar. Kerana kalau saya berpendapat kalau nak buka satu gerai burger dan nak buka satu franchise burger, effort dia, kita masih ada masa bekerja kita lebih kurang 8-10 jam sehari ataupun maksimum pun 16 jam kalau kita nak pergi 16 jam lah. Jadi baik kita usahakan perniagaan kita ke arah di mana perniagaan tu boleh dapatkan hasil lebih besar. Betul. Daripada kita cari yang kecil, runcit-runcit ni, you should actually plan ahead macam mana nak dapatkan peluang perniagaan yang lebih besar daripada kita berharap pada nak supply aircon 2-3 ribu ringgit kat rumah ni. That's my advice lah. Okay, soalan lain? Itulah advice Datuk Norma Sangat berguna. kepada adiknya Yusri. Ada. Live sekarang live di media sosial. Okey, boleh Cik Yusri bagi kata-kata semangat mungkin kepada penonton-penonton kita yang ingin memulakan perniagaan ataupun yang mana yang tengah struggle untuk mencari duit, mengumpul duit untuk mengembangkan bisnes mereka mungkin. Kata-kata dari saya lah, apa yang kita ada sekarang, mulakan dulu. Jangan menunggu benda yang macam modal, kita menunggu baru kita nak startkan bisnes. Kalau boleh gunakan modal yang kita ada untuk kita start upkan bisnes kita. Daripada situ barulah kita dapat kita punya income. Bila kita dapat income baru kita expandkan lagi kita punya company. Kalau kata modal ada 100k, jangan gunakan 100k untuk start the business. Mungkin gunakan dalam 10k, buat apa bisnes yang kita boleh buat dengan 10k tu, sama ada berniaga tepi jalan ke, goreng pisang ke. Kalau kat goreng pisang pun kita boleh maju, baru kita fundkan lagi balance yang kita ada tu ke dalam kita punya company. Dalam episod sebelum ni dah cakap kan, goreng pisang lah Bandung kan. Goreng pisang Bandung. Goreng pisang. Saya dah buat dah proposal tu cantik-cantik. Tapi saya tengah cari gambar Datuk yang paling cantik. Yang kena dengan goreng pisang. Faham. Sebab kebanyakannya macam budak B-boy. Kebanyakan B-boy. Saya tak nak hip hop sangat. Okey, kita terima kasih kepada Cik Yusri sudi bersama kita luangkan masa selama sejam ni bersama kita di Sembang Protege. Banyak saya kira perkara-perkara yang menarik yang kita boleh bincangkan mengenai kewangan khususnya. Kewangan. Kan? Semoga tak serik lah kan. Semoga tak serik. Tak serik lah datang lagi ya. Tadi berpeluh-peluh macam dah serik. Macam dah serik ya. Macam tak nak datang lah. Tapi yang pentingnya ni rancangan ni untuk semua usahawan. Tak kira lah mereka yang ada pengalaman yang berpuluh tahun, 35 tahun. Betul. Ataupun 2-3 tahun. 2-3 tahun. Jadi ini adalah untuk rancangan untuk anda ya. Jadi kita tak nak terlampau deep sangat dan tak terlampau surface sangat. Apa yang Yusri kongsikan tadi semuanya baik untuk especially kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak jadi usahawan. Jadi jangan lupa saksikan episod seterusnya untuk Sembang Protege ya. Baik, jadi kata-kata akhir daripada saya, ke tepi, gegasi sudah kembali. Assalamualaikum.